Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemerdekaan, salam keluarga Malaysia kepada warga Tibet Mara khususnya, seterusnya warga Net Amnya. Saya Muhammad Salman Ghazali, moderator program pada hari ini iaitu program EduTech Talk, Awesome E-Learning for Newbies. Program yang kita ulung-ulung kali buat. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua para penonton, audiens kita kat sana kan, sebab sudi meluangkan masa untuk nak melihat kita punya perkongsian kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan program kita pada hari ini, saya nak mohon dulu tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama like dulu, share dulu, sebab program ni program yang sangat-sangat bagus untuk kita kongsikan bersama, dan program ni juga adalah salah satu program yang akan membantu banyak orang. So kita boleh share dulu, like dulu, subscribe dulu page Tibet Mara ni. Page Tibet Mara ni kita share dulu, like dulu, kalau boleh taruh love sikit kan. Okay, sokongan anda sangat kami hargai. InsyaAllah dengan sokongan yang gitu ni akan memberikan kami satu lagi orang kata semangat untuk kita sama-sama bekerja untuk memacu Tibet Mara ke arah yang lebih baik dan lebih matang pada masa hadapan. Okay. Kalau dah share, apa pun sebelum kita mulakan perkongsian kita pada hari ini, saya eloknya kita mulakan dahulu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan itu tadi Allah Ta'ala memberkati program kita pada hari ini dan semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua pihak. Okey. Sekali lagi, siapa yang baru tengok boleh share dulu, like, tekan dulu. Supaya kita boleh berkongsi dengan semua warga pendidik Mara. Sebab benda ni sangat orang kata menarik. Kita bersiaran live dari media sosial Tibet Page Mara bagi menghidangkan kepada anda sesi perkongsian yang bertajuk EduTech Talk, Awesome E-Learning for Newbies. Orang tanya program ni tu apa sebenarnya? Program ni kita memang sasarkan kepada semua para pensyarah. Para pensyarah yang ada asas ataupun yang tidak ada asas. Tak ada kepakaran atau tidak ada kepakaran yang baru atau yang lama dalam menghasilkan bahan-bahan PDPR yang secara online yang menarik. Okey, jadi hari ini kita bawakan kepada anda para panelis. Para panelis yang menariknya mereka ni semua panelis yang kita bawa ni bukan berlatar belakangkan ICT, bukan berlatar belakangkan komputer, bukan ada ijazah digital ke. Semua panelis yang kita bawa hari ini adalah pensyarah seperti anda. Yang ada yang teknikal, ada yang non-teknikal, ada keusahawanan dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak bawa mereka ni, kita nak mereka share apa yang mereka guna dalam membangunkan PDPR yang lebih menarik. Okey. Saya tanpa melengahkan masa lagi, saya nak menjemput panel kita yang pertama. Untuk nak panggil di panel ni, saya akan bagi pantun. Bagi pantun baru dia keluar. Pantun dia macam ni. Jadi YouTuber jangan cakap bukan-bukan. Ustaz Asrul, sila teruskan. Ustaz Asrul, sila masuk ke dalam konti. Okay, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Tibet Mara. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya diberi nama Asrul Effendi Hassan. Sekarang bertugas di IKM Lumut. Merupakan tenaga pengajar pengajian Islam lah.
Saya Yuk. berlatar belakangkan ijazah sarjana muda syariah dan undang-undang. Ustaz dah ni. Ya, saya ustaz. Oh, ustaz Oh, saya baru nak start, ustaz. Okey, Terima kasih, baik. ustaz. Alright. Ni Ustaz Asrul seorang ustaz, dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Ustaz Asrul ni adalah YouTuber. Pada masa sama dia adalah YouTuber. Kejap lagi kita akan berkenalan dengan lebih lanjut dengan beliau. Baik. Okey, kita berkenalan pula dengan panel kita yang seterusnya. Kita gunakan pantun juga nak panggil dia, kalau tidak kita nak keluar. Guna TikTok kena pandai. Encik Syukron, sila berkenal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Terima kasih Tuan Moderator. Pantun 2 kerat saja. Kan? Ya, dah Azrul. Santai. Kita santai. Alhamdulillah. Saya nak jawab pantun tadi pun. Sebab tu mungkin saya sambung 2 kot. Tapi insyaAllah benda hari ni saya akan berkongsi. Mungkin hari ni kita akan berkongsi benda-benda yang menarik. Tidak ada benda yang seronok untuk dipelajari dan didapatkan ilmu oleh semua warga TVET Mara dan juga netizen di luar sana. Terima kasih Tuan Moderator. Cik Syukron, boleh kita tahu sikit Cik Syukron belakangkan apa pensyarah apa nama saya lupa nak kenal. Saya Muhammad Syukron bin Jamil. Saya merupakan pensyarah usahawan dalam masa pensyarah usahawan. Menjaga program diploma tekno usahawan di IKM Kuala Lumpur lah. IKM Kuala Lumpur. Cikgu usahawan Cikgu usahawan. Bukan cikgu ICT Bukan. Alhamdulillah. Terima kasih panel kita yang kedua ni kerana sudi dan untuk pengetahuan Cik Syukron ni adalah TikTok practitioner ataupun TikTok apa orang panggil? TikTok tuber. TikTokers. Ya. Dia adalah cikgu usahawan yang ada TikTok. Dia ada follower dia sendiri. Nanti kita berkenalan dengan Cik Syukron dengan lebih lanjut. Okey, kita nak panggil panel kita yang ketiga. Ini. Kita panggil sikit jampi dia. Pakar Microsoft TVET. Depa dok kata. Puan Farah, sila cerita. Okey. Puan Farah? Suara. Suara. Okey. Allahu Akbar. Okey, pakar tu jauh sangat tu Tuan Moderator. Kita baru nak berlayar Okey, terima kasih Tuan Moderator Assalamualaikum, hai semua. Saya Farah Suhana binti Mansur. Lebih mesra lah kalau boleh panggil saya Farah. Saya adalah pensyarah daripada KKTM Lenggong, pensyarah teknikal yang mengajar program Sains Herba. Actually kalau dalam bidang PDP ni saya baru 6 tahun lah mengajar. Okey, itu dulu buat masa ini. InsyaAllah terus kekal bersama kami. Sains Herba ya? Ya, pensyarah Sains Herba. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Puan Farah ni banyak kita refer lah untuk tentang aplikasi Microsoft dan sebagainya. Banyak kita refer dekat beliau. Dia sebab dia adalah antara pelopor-pelopor yang awal lah yang selalu menggunakan Microsoft punya apps dalam pengajaran beliau. Okey, dan kita nak panggil panel kita yang terakhir, iaitu panel keempat. Okey, pantunnya ialah macam ni. Depa kata pakar kreatif design. Cik Saleh, sila ceritain. Assalamualaikum dan hai semua, selamat pagi kepada warga TVET Mara. Hari ini kami bertanjak sempena hari sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64. Betul Tuan Moderator? Yes, betul. 64 bertanjak. Merdeka. Okey, Cik Saleh cerita sikit background Cik Saleh. Dia orang nak kenal lah Cik Saleh ni. Okey, Assalamualaikum semua kepada semua penonton live pada pagi ini. Saya dengan ini menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk like dan share page kita pada pagi ini. Dan jangan lupa like untuk dan share penting supaya jadi viral lah. Ramai orang tahu lah. Ramai kenal. Ramai tahu TVET Mara. Kalau kita tak sokong TVET Mara ni, warga TVET Mara tak sokong, siapa lagi nak sokong, betul? Ya, betul. Okey, untuk pengetahuan Tuan Moderator, kita berlangsung secara 2 dan 3 platform. Kita sekarang ni on live di channel ataupun FB orang cakap KKTM Lenggong,
dan juga TVET Mara, dan jangan lupa kita juga ada satu lagi platform YouTube. So kita berlangsung 3 channel terus. Menarik kan hari ni. Alhamdulillah. Okay. Pagi ni saya perkenalkan diri saya dulu. Seperti yang telah dimohon oleh Tuan Moderator, nama saya Muhammad Saleh bin Mak Yusof. Sekarang ini berkhidmat di KKTM Lenggong sebagai pensyarah di Jabatan Sains dan Herba dalam kurungan pembuatan. Masih lagi baru dalam bidang PDPR ni. Dan insyaAllah kita nak share jugalah Tuan Moderator apa yang selalu saya gunakan untuk create content. Okay. Kita balik kepada Tuan Moderator. Silakan. Terima kasih Cik Saleh. Cik Saleh ni adalah antara orang yang expert dalam, bukan expert, orang yang orang kata selalu menggunakan aplikasi. Yang kalau kita kata cerita pasal expert ni, tak ada orang expert sebenarnya kan. Betul. Tapi kalau nak cerita orang kata selalu menggunakan atau practitioner, mungkin itulah mereka ini kan. Sebab benda teknologi ni dia sentiasa update. Bila kita sentiasa update, itulah tak ada orang expert pada satu sesuatu. Hari ni mungkin expert, esok mungkin kita ketinggalan, betul. Jadi alhamdulillah kita dah kenal semua dengan kita punya panelis kita pada hari ini. Okey, kita mulakan dulu dengan pusingan pertama kita. Kita nak tanya sikit kepada semua panel kita. Soalannya sama je untuk semua. Apakah cabaran yang dihadapi, dan bagaimana anda semua memulakan sesi PDPR dan juga menguruskan hal-hal pengurusan. Kadang-kadang ada juga hal-hal pengurusan, betul tak? Secara online bermula dari PKP 1.0 sampai sekarang. Okey. Boleh? So kita mulakan dengan panel kita yang pertama, Ustaz Asrul. Cerita sikit Ustaz. Okay, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Kita secara santai Tuan Moderator hari ni Boleh, tak ada masalah. Santai biar sampai. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih kerana diberi peluang untuk berkongsi ilmu, dan saya yakin usaha yang dibuat oleh TVET dalam siri yang pertama ini kemungkinan akan berlanjutan selepas ini. Dan terima kasih kerana menjemput menyertai forum pada hari ini. Saya rasa banggalah sebab ini siri yang pertama dan dilancarkan pada hari ini, dan saya boleh berkongsi ilmu dengan sahabat-sahabat semualah. InsyaAllah. Bila sebut cabaran, seperti mana Tuan Moderator kata tadi, cabaran pada PKP 1.0 ni bukan saja kita di Mara ni yang terlibat, tapi seluruh warga tenaga pengajar termasuk Kementerian Pendidikan dan semualah bila sampai universiti, betul? Yes. Bila sebut pasal PDP ni, semua yang mengajar akan terkesan. Bila sebut cabaran ni, dia lebih berkisar kepada pertamanya pertamanya saya rangkumkan dari segi peranti lah, cabaran pertama kan. Keduanya capaian internet. Yang ketiganya bentuk arahan secara dalam talian. Maksudnya kita nak pakai medium apa. Sebab sebelum ni kita ada laptop. Dan ada kamera webcam di laptop. Betul tak? Betul. Kita tak pandang pun sebelum ni. Kita beli laptop, kita type saja, dan kita tak pandang pun sisi webcam tu. Ya, betul. Tak ada keperluan pun tentu tak? Tak ada keperluan. Tapi sebenarnya benda ni dah berlaku di barat ataupun di mana-mana lah. Yang buat laptop ni, apa tujuan dia letak webcam kat situ? Betul. Dah jadi normal. Orang kata dah jadi normal depa. Yes, di Malaysia kita tu di luar normal. Tapi kat barat dia orang pun e-learning tu dah lama dah berjalan. Kita tak berlaku lagi. Sebab apa? Kita selesa dengan keadaan yang sedia ada, kita selesa. Tapi bila berlaku PKP 1.0, di situlah hikmahnya kepada kita sebagai tenaga pengajar lah. Hikmah. Masa tu kita seraba-raba, nak guna apa ni? Nak buat macam mana ni? Yang kita tahu WhatsApp lah. WhatsApp, Telegram, itu je lah penyampaian kita kepada para pelajar. Sekadar itu. Namun Alhamdulillah lah.
kita selain itu kita pengajian jarak jauh tu bermaksud kita sebagai tenaga pengajar kita kena kuasai ilmu. Kuasai ilmu tentang PDPR secara online. Kita tak fikir nak pakai apa, nak pakai Zoom ke, nak pakai Classroom ke, nak pakai Teams ke Tapi alhamdulillah, alhamdulillah sebenarnya sebelum pandemik pun saya di IKM Lumut telah pun diberi tugas untuk, sebenarnya saya dah pakai pun Google Classroom dalam kelas sebelum waktu pandemik lagi, Google Classroom. Saya dah amalkan Google Classroom. Tetapi secara maya tu tak. Cumanya dalam saya mengurus dari segi nota, mengurus dari segi latihan. So saya budak pun rasa seronok masa tu. Jadi Ustaz apakah cabaran Ustaz tu masa nak buat mula-mula tu? Nak perkenal kat budak, penerimaan pihak pengurusan dan sebagainya kan? Cabaran yang pertama dari segi kita tu tak ada masalah. Cabaran dia macam mana kita nak berhubung dan berinteraksi dengan para pelajar tu sendiri. Dan para pelajar pun biasalah tak semua pelajar yang ada peranti. Betul. Ada yang ada kadang-kadang tak cukup spek, betul? Ya, tak cukup spek. Tak semua pelajar. So bila di situ saya dah nampak dah ada kekurangannya bila kita secara online di situ sebab masa tu PKP 1.0 semua family pun tak menyediakan peranti pun kepada para pelajar kan. Betul. Tapi masa kat situ saya mula terfikir apa kata saya akan buat satu channel lah. Dan channel ni saya akan cerita di soalan yang berikutnya lah. Okey, kat situlah barulah. Jadi maksudnya Ustaz dapati ada masalah dari segi delivery kepada para pelajar start daripada 1.0 dan Ustaz cuba nak cari penyelesaian dan Ustaz dapat persiapan awal lagi, betul? Okey, alright. Okey. Okey, seterusnya kita ke panel kedua, Cik Syukran. Cik Syukran. Okey, Cik Syukran, cuba cerita sikit apa anda punya ni. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Tuan Moderator. Tuan Moderator, betul-betul orang panggil apa? Menanti jawapan ni kan. Itulah cabaran juga masa kita buat live pun samalah. Macam juga kita buat semasa kelas PDPR ni. Okey, cabaran saya semasa berlakunya pandemik COVID-19 1.0 tu, bukan saja saya dan semua pengajar. Bila berlakunya benda tu, kita dah ke arah dikatakan sebagai norma baru. Jadi saya nak berkongsi apa yang saya hadapi dalam situasi tu, di mana saya dah jadi tak tahu nak buat apa. Kan? Saya hanya tengok laptop, saya hanya tengok media sosial, saya hanya tengok sahaja. Dia tak tahu macam ayam berak kapur lah. Macam tak ayam tahu nak buat apa lah. Tak tahu nak buat apa. Jam. Paling kuat pun tengok dinding kat atas je. Kan? Tapi lama kelamaan bila berlakunya situasi ni, pelajar dah mula kita rasa benda ni akan berlanjutan secara panjang. Betul. Secara panjang maksudnya kita tengok satu persatu negara-negara yang terlibat ni, contohnya bermula daripada negara China. Di mana dia berlakunya total lockdown sampai berbulan-bulan. Jadi di situlah bermulanya karya ataupun cabaran-cabaran sebagai pendidik dalam Tibet Mara. Kan? Saya cakap saya. Jadi bila kita berlakunya situasi macam tu, saya melihat bahawa sekarang ni apa yang ada dekat saya je, sekeliling saja yang saya perlu guna untuk saya sampaikan juga tanggungjawab saya sebagai seorang pendidik kepada pelajar saya. Tapi jadi bagaimana kaedah dia, cabaran dia nombor satu, susah sangat bila kita nak tahu platform apa nak guna, pelajar nak buat macam mana. Kita tak tahu masa tu. Kita tak tahu Google Form macam mana, kita tak tahu Google Classroom macam mana. Nak tak nak, saya pasti semua pensyarah dan juga pendidik pada 1.0 amat struggle. Betul-betul struggle, betul-betul pening kepala macam mana nak tanda kertas. Ya, dengan kita pun tak nak belajar lagi, nak explore lagi, betul. Nak explore lagi dan tapi apakah apa yang menyebabkan orang kata tuan rasa orang kata kau mana pun aku kena buat jugalah. Apa yang menyebabkan rasa you kena buat juga? Sebab adakah sebab ada kata I tunggu dululah, kenapa Cik Syukran start dulu? Okey, kenapa nak start? Nombor satu adalah bila kita ni ada jiwa seorang pendidik, bila pelajar mintakan dahagakan ilmu.
Macam mana kita nak sampaikan? Syarat yang pertama, saya guna WhatsApp saja tau. Saya guna voicemail, voice WhatsApp. First sekali. Yang kedua saya guna WhatsApp sebab itu yang dia orang ada. Dengan data yang sedikit saja. At least saya dapat sampaikan lah. Tetapi lama kelamaan bila saya terpaksa guna Facebook page, Instagram, di mana dia orang berada. Dan saya pun cabaran yang saya hadapi itu adalah yang saya bermula tu bila saya nampak sampai bila cikgu ataupun pelajar ni kita tak boleh nak sampaikan ilmu. Jadi kita sebagai pensyarah nak kena experience. Jadi sifat orang kata keguruan itulah yang menolak Cik Syukur untuk nak terus explore benda baru, betul? Betul, sebab hari-hari tengok dalam WhatsApp budak tanya, Cik bila nak ada kelas? Betul kan. Dia nak buat tapi tak ada. Baik Cik Syukur, terima kasih atas perkongsian tadi. Kita akan kembali dengan Cik Syukur Cik Syukron, minta maaf Cik Syukron. Sebentar lagi. Kita ada iklan sikit kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi kita minta mohon share perkongsian ni, talk kita pagi ni. Sebab talk ni kita memang dedicate untuk semua para pensyarah. Okey. Jadi kalau boleh tuan-tuan semua, kita sangat berbesar hati kalau tuan-tuan boleh share, like dan sebagainya. Boleh tekan button kat bawah ni. Dan kita juga nak menguar-uarkan sekarang ni kita dah sedang buat pengambilan baru ke IKM, KKTM, MJII. Tuan-tuan boleh layari, tengok kat bawah ni kita ada iklan yang berlangsung kat bawah tu. Boleh layari tvetmara.edu.my dan juga layari social media kita di FB dengan kata kunci TVET Mara, dan situ akan ada iklan kita tentang pengambilan yang sedang dibuat sekarang. Okay? So tuan-tuan boleh war-warkan kepada semua rakan-rakan, jiran-jiran, tetangga semua. Intake kita sedang dibuat sekarang. Okey? Okey, kita teruskan program kita ke panelis kita yang ketiga. Okey, panelis kita yang ketiga, cerita sikit Cik Saleh. Cik Saleh ni kita nak adjust sikit dia punya ni. Apakah Cik Saleh punya challenges dalam menguruskan hal-hal pengurusan? Sebab Cik Saleh sebenarnya dia ada juga pengalaman dalam bidang pengurusan. Jadi nak tengok macam mana Cik Saleh punya perception. Okey, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Sekali lagi, jangan lupa untuk like dan share kita punya perkongsian pada pagi ini. Semua dengar tak suara saya? Kalau dengar, tekan button nombor 2 di ruangan chat. Tolong. Tekan dua. Tekan nombor 2 saja. Okey. Yes. Sekarang ini kalau kata nak kita sebut lah kalau kata sebut berkenaan dengan orang cakap cabaran daripada PKP 1.0 dulu, memang sangat mencabarlah. Okey, terima kasih Azizi Mokhtar, terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua-semua subscribe yang tekan nombor 2 di ruangan chat. Terima kasih. Okey, saya sambung balik. Tuan moderator. Okey, sebenarnya dekat dalam bila orang cakap bila pandemik COVID-19 ni cakap melanda seluruh dunia dan Malaysia salah satu negara yang memang terkesan, kita kena cari satu inisiatif yang baru. Sebagai contoh, waktu tu kita dah start menggunakan Google Meet dan juga Teams sendiri yang kita gunakan, yang kita subscribe lah. So daripada situ pun kita daripada hari ke hari kita learn something. Saya pun carilah pendekatan yang baru macam mana nak mempermudahkan, dan juga kita buat sharing knowledge pada tak boleh waktu siang, kita buat waktu malam. Macam-macam lagi yang kita buat perkongsian. Contohnya kita adakan kelas secara maya, kita invite staff-staff daripada pusat untuk join kita punya kelas. Itu pun salah satu orang cakap inisiatif yang kita nak membantu dari segi pengurusan. Betul. Maksudnya di ibu pejabat kita kena cari satu linkage, kita kena cari satu pendekatan yang memudahkan berurusan secara maya di kawan-kawan di pusat-pusat macam gitu. Itu antara cabarannya lah. Memang saya pun kalau kita duduk kat rumah pun kita tak boleh nak duduk saja kan, sebab kita dah biasa bekerja. Lepas tu kita pun nak kena cari something yang nak kena buat something lah, takkan nak macam gini. Tak boleh, memang tak boleh. Takkan nak mereput macam ni, betul tak? Memang tak boleh, takkan nak baring tengok atas cakap kena do something ni. So daripada nak do something tu, itu yang kita cari inisiatif nak buat something, nak buat benda baru, nak cari
mungkin nak komunikasi macam tadi Cik Syukran dengan WhatsApp voice call-nya dan macam-macam lagi lah. Saya percaya sebenarnya semua orang terkesan sebenarnya. Bukan setakat di ibu pejabat, malahan di pusat-pusat pun memang apatah lagi dengan student kan, kita nak komunikasi dengan student. Memang cabaran tu sangat tinggi lah. Okey, kita sambil-sambil tu mungkin Tuan Moderator boleh bacakan soalan-soalan ataupun kalau kata sekiranya tuan-tuan penonton ada soalan. Kalau ada siapa-siapa soalan kan? Nak tanya kepada panel kita. Tapi sebelum tu, sekali lagi kita minta like lagi, share lagi. Page kita ni kali ni kita nak bagi viral, nak bagi motivasi kepada semua orang. Sebab hari ni bukan orang ICT kita panggil ni, orang biasa. Ustaz ada, cikgu teknikal ada, orang biasa. Bukan pakar ICT dari Microsoft ke tak. Hari ni orang biasa, cikgu biasa tapi boleh bekerja macam orang yang ada kepakaran dalam ICT. Ini yang kita nak ni. Orang putih kata, we are in your own shoes. Okay. Alright. Saya nak ke panel kita yang keempat. Puan Farah. Cerita sikit Puan Farah. Challenges you nak buat benda ni kan, apa masalah you dan sebagainya. Cerita sikit. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita boleh tengok kan macam mana pandemik ni affect kita punya sistem pendidikan. Actually bukan kat dalam negara je, dia dekat seluruh dunia, global issue. So walaupun kita tahu pilihan yang kita ada pada waktu tu cuma adalah berubah shift towards e-learning, tapi dia bukan semudah macam kita nak tutup dengan buka laptop kita tahu. Dia tak jadi e-learning masa tu, dia jadi payah. Kan? So kita nampak betapa lecturer kita, betapa student kita kerja keras nak terima, nak adapt satu hal pada waktu tu kelang kabut. So sekolah tutup, IPT tutup. Jadi macam yang kita pakai hari ni lah. Kita semua sebenarnya nak buktikan kita bukan pakai ni sebab semata-mata sebab mereka, sebab kita ni pejuang. Okay? Betul. Alright. So kita dah tahun 2020 kan, masa PKP 1.0 hari tu. Alright, masa tu semua fikir, mungkin ada kereta terbang kot kan. Tapi rupa-rupanya flight masa tu pun tak terbang kita semua duduk rumah. Lecturer semua pening kepala, tak tahu nak buat apa kan. Tapi akademik kena teruskan, sesi masih berjalan kan. So pakailah guna apa ada. Ada WhatsApp guna, TikTok tak reti tak reti macam Cik Syukran. Cik Syukran TikTokers kan. Saya tak reti. Adalah akaun YouTube, tambah akaun baru sebab nak buat untuk PDP tu lah, explore semua. So kalau kita fokuslah kepada cabaran yang betul-betul saya hadapi lah, PDPR ni pada saya bukan semata-mata sebab kita nak guna teknologi tau. Dia ada dua lagi, bahan dengan pedagogi tu sendiri. Sebab cabaran saya pada masa tu lebih kepada macam mana saya nak integratekan tiga benda ni, teknologi, bahan dan pedagogi saya. Boleh je kalau saya nak sekadar schedule meeting kan, guna class Teams, buatlah kelas 2-3 jam, settle kan. Konten nak bagi student sampai je, tapi kita tak tahu sebenarnya student kita tu enjoy ke tak session tu. Okay, sebab teaching and learning bukan sekadar menyampaikan konten, it's beyond that. So bila kita buat PDPR ni, maksudnya mood pengajian kita memang berubah kan, daripada kita on campus, tiba-tiba kita jadi off campus. Okay, daripada lecturer jadi lecturer, kita dah jadi macam operator kan, macam Cik Saman pakai tu kan, macam operator tu kan. So isu device lagi kan, retro, okay, isu connection lagi memang. Puan Farah, challenges mula-mula you nak rasa, malah masa you buat mula-mula tu, apa challenges yang you rasa kalau lepas challenges ni aku memang boleh buat, apa challenges ni, apa shift yang menyebabkan you rasa memang you rasa kalau you orang kata lepas yang shift ni memang aku boleh pergi laju. Apakah obstacle yang paling susah? Okay, obstacle paling susah adalah device saya. Device ni device dah lama. Tak adalah lama 5 tahun tu lah, kalau nak compare dengan pusat-pusat lain tu lagi lama lah device dekat pusat tu. Okay, tapi device tu alhamdulillah sebab kami sering refer lah pada PPT dengan pengurusan kan. So alhamdulillah lah settle masalah device ni. Isu freeze screen ke, isu hang ke, isu itu dah
itu dah tak berlaku lah. Okay, dia tukarkan kami punya hard disk tu kepada SDD. InsyaAllah lah lepas ni pusat-pusat lain bokeh boleh buat sama Jadi isu device itu kalau tak ada masalah, memang Alhamdulillah semua akan jadi smooth lah. Jadi Puan Farah, jadi maksudnya orang kata selain daripada kita kena berkorban masa untuk belajar benda-benda aplikasi, pada masa yang sama kita juga kena upgrade device yang ada pada kita untuk nak orang kata synchronize dengan ataupun compatible dengan apps-apps yang terkini, betul? Ya, betul. Itu ada challenges yang beliau hadapi. Okey, mungkin para pensyarah ada juga pengalaman mengajar PDPR online ni, mungkin boleh share dan komen dekat kita punya page ni. Okey. Baik. Sekarang ni kita nak ke second round. Second round ni kita akan pergi ke pusingan yang bertanyakan lebih terperinci bagaimanakah panel-panel ni membangunkan sesi PDPR mereka. Okey, kita mulakan dengan Ustaz Asrul balik. Ustaz Asrul, apakah peralatan dalam membangunkan video PDPR yang Ustaz guna untuk mengajar para pelajar? Okey, silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Penerangan yang baik daripada kawan-kawan semua tadi tentang cabaran-cabaran, ya kan? Okey, daripada hasil cabaran itulah saya pun terfikir juga. Tapi saya sebenarnya Microsoft Teams tu lebih menarik sebenarnya dalam penggunaan medium pengajaran, kan? Betul. Tetapi cabaran dia ada ketikanya pelajar dia tak ada bagi alasan dia tak masuk kelas online sebab line tak ada, line kongsi dengan adik-adik, peranti kongsi dengan adik-adik. Saya tak sempat masuk. Line slow. Yes, line slow. So di situ saya timbul idea untuk bina channel YouTube tu. Okey. Tu satu alasan lah saya nak buat channel YouTube. Dan satu lagi, kadang-kadang saya ni kawan-kawan akan tanya saya, Ustaz, macam mana nak buat macam ni? Okey, so bila seorang tanya, lepas tu orang lain pula tanya, kan? Rakan-rakan ramailah daripada IKM Tasha, IKM JB, IKM Sungai Petani, ramai kawan-kawan. Ustaz, macam mana nak buat macam ni? Okey, di situ saya timbul idea. Apa kata saya buat channel YouTube, saya buat tutorial. So saya buat tutorial. Dan setiap tutorial tu saya tempatkan di channel saya dan saya share lah dengan rakan-rakan di media sosial, di WhatsApp group. Dan Alhamdulillah ilmu tu sampai dengan mudah lah. Jadi pendek kata senang lah orang nak refer, Ustaz ya? Senang sangat. Itu mudahnya bila kita bina channel YouTube. Itu bukanlah kita nak kejar rating subscriber apa, tak. Itu bukan matlamat saya lah. Sebab kita kena ingat lah, channel YouTube ni kalau genre dia pendidikan, education, tak ke mana pun. Dia takkan macam channel YouTube yang macam masak-masak, kan? Macam nak jadi selebriti. Ya. Kalau cakap merapu-merapu, ramailah beratus ribu subscriber dia, kan? Tapi pendidikan tak ke mana pun. Okay, tapi insyaAllah matlamat saya, ilmu yang saya letak dalam channel YouTube ni insyaAllah dapat manfaat kepada semua. Merupakan satu saham untuk saya juga di akhirat kelak, kan? Okey. Okey. Bila saya sebut pasal channel YouTube, jangan lupa channel saya Asrul Effendi Hassan. Dan boleh type kat YouTube tu, kalau type Asrul Effendi Hassan insya-Allah sampai ke channel saya. Di situ saya letakkan saya promosi boleh. Sekali lagi Ustaz, apa dia Ustaz? Sekali lagi. Okey, Asrul Effendi Hassan. Asrul Effendi Hassan. Okey, dalam Ustaz punya YouTube tu, channel tu apa yang Ustaz ajar Ustaz? Cerita sikit. Saya lebih kepada PDP saya lah. PDP saya, modul-modul saya dan tutorial Microsoft Teams ada, Microsoft Form ada, Google ada, dan saya juga buat review. Review ada jugalah sikit-sikit. Baik. Okay. Tapi insya-Allah Ustaz, nanti kita akan share Ustaz punya channel ni dalam kita punya e-learning TVET Mara. Insya-Allah nanti saya akan tunjukkan kat mana kita nak letakkan bahan tu nanti. Dan lagi satu, Tuan Moderator. Ya. Berhubung dengan peralatan tu, bila sembang ke channel YouTube ni, okay, kita mestilah buat channel YouTube nak kena ada video. Betul. Nak buat video tu, cabaran nak buat video dia tu.
Okey, cabaran kita nak buat video. Kat mana kita nak buat? Kalau tak ada video, macam mana kita nak upload dekat YouTube? Dekat YouTube. Betul. Okey, jawapan dia Salman. Next session, digital session kita nanti, siri-siri seterusnya kita akan belajarlah, insya-Allah. Jadi maksud Ustaz, lepas ni kita punya team akan sediakan sesi-sesi susulan. Akan mengajar semua para pensyarah. Kita akan share. Bukanlah mengajar sangat, nak kata pandai tak lah kan. Tapi nak share. Betul. Inilah matlamat kita adakan siri yang pertama pada hari ini. Kita nak war-warkan. Kita ada platform kita di Microsoft Team. Nanti Tuan Moderator boleh bagi tahu lah kot. Kita semua sumber nanti saya akan share dengan semua para pensyarah. Alright, cantik. Jadi maksudnya dengan bertanjak hari ni, dengan semangat baru, dengan kita punya semangat juang baru nak melawan. Orang kata melawan ni dengan semangat baru nak menunjukkan yang TVET Mara boleh bangun. Dengan kita akan menjadikan platform untuk nak orang kata nak share semua para pensyarah. Kalau kita nak keluarkan lebih banyak Ustaz Asrul, lebih banyak Ustaz Asrul. InsyaAllah lepas ni kalau tuan-tuan dan perempuan nanti saya akan tunjuk kat mana platform yang anda semua boleh layari untuk dapatkan info-info terkini macam mana nak jadi macam Ustaz Asrul lah. Seterusnya, okey. Tuan-tuan dan perempuan, kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya kat komen. Nanti kita akan pick up yang mana yang rasa sesuai, yang nampak boleh ni saya akan ceritakan, tanya dia orang ni. Seterusnya kita pergi kepada Cik Syukron. Cik Syukron, kita tahu Cik Syukron cerita sikit orang kata bagaimanakah Cik Syukron menggunakan social media dalam PDPR. Macam mana Cik Syukron gunakan social media dalam PDPR? Sebab kebanyakan kita tak tahu, ingat ke bila mengajar ni kita hanya ada pakai Teams ataupun kita pakai biasa je kan. Kita pakai benda-benda yang bercorak ni ya kan. Tapi kita dapati Cik Syukron lain sikit. Cik Syukron ada approach menggunakan social media. Cerita sikit macam mana Cik Syukron menggunakan social media? Okey, terima kasih saudara Salman, pengurusi majlis pada hari ini. Nampak saya tengok dia bersemangat hari ini kan. Jadi saya pun rasa bersemangat nak menjawab hari ini. Terima kasih juga jawapan yang baik daripada sahabat saya Ustaz Asrul. Memang kita tahu dia memang power dari segi YouTuber. Okey, jadi bagi saya saya berkongsi hari ini. Saya rasa kat luar sana pensyarah-pensyarah lain dah mungkin lagi hebat. Banyak tools-tools dan kaedah yang anda telah lakukan semasa PKP hari itulah. Dan mungkin kebetulan pada hari ini rezeki kami berlima untuk berkongsi apa yang kami ada sahaja untuk dijadikan sebagai orang panggil apa, rujukan kalau boleh memberi manfaat kepada anda. Okey, bagi saya saya adalah orang yang dia ada dua. Dalam PDPR ni dia ada official dan unofficial. Official adalah di mana platform-platform yang diwujudkan oleh institusi, portal-portal yang diwujudkan oleh TVET Mara dan sebagainya lah. Itu sebagai officially. Tetapi bila kita berlakunya PDPR, kita ada dua konsep iaitu pedagogi dan andragogi. Bila bermaksud dengan pedagogi ni adalah satu kaedah pembelajaran secara official. Andragogi adalah student center. Pedagogi adalah teacher center. Jadi bila berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita beralih kepada dinamakan sebagai andragogi. Andragogi ni di mana student center. Di mana student tu kena buat kaedah-kaedah yang lebih self-study. Jadi bila kita bercakap pasal self-study, first kali bila kita nak belajar tentang Teams, itu betul di bawah Mara itulah Teams yang patut perlu ada sebagai official orang panggil PDPR untuk pensyarah ataupun e-portfolio. Tetapi bagi saya adalah merujuk kepada social media. Kenapa? Nombor satu, sebab kebanyakan bila saya lebih suka bertanya kepada saya punya audience ataupun saya punya customer iaitu pelajar. Anda senang waktu bila? Bila saya tengok, bila berlakunya anda senang waktu bila tu, dia kalau dalam 20 orang tu, yang senang tu masa dia berbeza-beza. Jadi masa yang terbaik saya rasa, dan saya tanya lagi soalan yang kedua, di manakah anda suka tengok dan hari-hari anda tengok? Dan bila kita tengok balik, memang adalah social media. Diorang hanya berada dalam Instagram dan juga TikTok. Jadi Cik Syukron melihat pada needs ataupun keperluan para pelajar. Lepas tu kat mana mereka selalu lepak.
Dari situ Cik Shukron akan develop konten PDPR Cik Shukron. Macam tu Betul. Tetapi bila saya tengok lagi soalan yang kedua. Bila saya tengok, bila saya test lah. First saya test buat dalam Facebook. Facebook saya tak dapat engagement yang banyak sebab kita tahu dalam Facebook ni berumur antara 30 sampai 60 tahun. Betul. Pelajar tak ada dalam tu kan. Tapi bila berlakunya revolusi social media, ada TikTok. Sebelum ni TikTok ramai orang kata tak boleh, bersosial tak cantik dan sebagainya. Tapi bila ada statement-statement daripada ustaz atau ulama mengatakan bahawa TikTok ni tempat kita bagi, kalau kita boleh bagi manfaat, kita bagi manfaat. Kita banyakkan bagi manfaat dalam tu. Kan? Jadi Cik Shukron berjaya buat satu mind shift di mana TikTok selalunya orang kata tempat orang duk buat benda-benda pelik-pelik, tempat maksiat. Kita gunakan ke arah kebaikan. Betul. Jadi saya beralih, saya buat, dia bukan dia makan channel. Dia mula-mula saya buat private. Private mean budak saya je masuk dalam tu. Tetapi I think kita nak bagi lagi engagement, kita buka lah kepada public. Jadi channel saya nama dia Cikgu Shukran Jamil. Cikgu _Shukran Jamil lah. Shukran Jamil. Boleh share sekali lagi. Ya, Cikgu Shukran Jamil. _Shukran Jamil dalam TikTok lah. Kan. Jadi bila tu pelajar-pelajar saya pun ada, dia orang dah pernah belajar dalam tu, nanti dia orang boleh komen lah bagaimana apa feedback dia orang boleh dapat dalam tu. Sebab saya dapat tahu bahawa TikTok ni dia ada satu editing, sebab bila kita buat kaedah pembelajaran yang interaktif. Bila kita bercakap mengenai PDPR ni, dia kena interaktif. Interaktif ni dia macam mana penerimaan pelajar Cik Shukran? Dia macam mana dia kata apa dia pun cakap? Apa dia orang cakap penerimaan adalah dia orang senang. Dia orang maksudnya dia orang buka je, sebab bila kita tahu pelajar-pelajar ni buka mata pagi-pagi je, first kali social media lah. Bukan pelajar lah, kita pun sekali social media kan. Betul. Buka asyik tengok muka saya, dia bercakap kan. Jadi at least dia orang keep remind, dia akan ingat apa yang saya cakap. Walaupun saya cakap benda tu 3 minit sahaja. Campur dengan elemen kreatif video, campur dengan sound sikit, dan benda tu akan jadi manfaat pelajar lah. Tapi itu kaedah saya, terpulang pada kaedah orang lain. Dan video yang kita dah rakam, kita boleh save dan kita boleh masukkan dalam Facebook ataupun YouTube ataupun Google Teams, MS Team sebagai rujukan video yang kita dah buat. Jadi Cik Shukran letak 2-3 platform jugalah untuk jadi rujukan. Maksudnya saya buat di TikTok, tetapi untuk sebagai official, saya nak masuk dalam official e-portfolio, saya kena masukkan save video, masukkan dalam tu, save video, masukkan dalam tu. Jadi daripada unofficial jadi official. Tapi menarik yang tu penting. It is meaningful. Yang penting orang kata kita berjaya buat satu meaningful learning, asalkan objective of learning tercapai, why not? Betul. Okey, Cik Shukran, terima kasih. Cik Shukran, satu je nak tanya. Cik Shukran buat TikTok tu belajar mana? Okey, first kali belajar mana tu banyak lah. First kali saya banyak tempat saya belajar. First kali belajar sendirilah. Yang kedua banyak join kelas-kelas kan. Yang ketiga tu banyaklah kursus-kursus. Ceritanya tak adalah maksudnya inisiatif sendirilah. Tak adalah kita tunggu. Betul. Mana-mana orang nak offer kursus ke, tak adalah. Inisiatif sendiri je. Okey, terima kasih Cik Shukran. Soalan dari kayangan tu. Seterusnya kita ke Cik Saleh. Orang senyumnya. Cik Saleh, cerita sikit. Bagaimanakah orang kata Cik Saleh ni orang kata handle membangunkan kreatif content dalam PDPR. Okey, sebelum saya bercakap dengan lebih lanjut kepada penonton-penonton kita pada pagi ini, jangan lupa untuk like dan share kita punya program pagi ini, dan jangan lupa untuk subscribe akaun YouTube channel TVET Mara dan juga tekan button loceng. Dan kita juga nak minta kalau ada para pensyarah yang di kalangan penonton kita hari ni, dia nak share teknik pengajaran dia ataupun cara dia mengajar menggunakan online system yang kita bincangkan pada hari ni, dia boleh cerita dalam komen. So kita akan maybe kita pun nak lihat juga, mungkin ada orang yang ada dia punya kreativiti sendiri mengajar menggunakan online, betul? Okey,
Okey, berbalik kepada kepada tuan Puan, boleh? Alright. Cik Saleh teruskan cerita sikit. Okey, berbalik kepada soalan tuan moderator tadi, saya sebenarnya sebelum ni saya berkhidmat di bahagian kemahiran dan teknik kemara, ibu pejabat. Saya memang di bawah cawangan pembangunan sistem maklumat dan media. So antara tugas saya sebelum COVID-19 ialah syuting gambar, syuting video, dan juga terlibat jugalah sikit-sikit dalam editing untuk poster, e-poster dan sebagainya lah. So daripada situ pun kita nak cari satu inisiatif yang baru, macam mana kita nak lebih kreatif. Cikgu-cikgu ni sebenarnya dia tak ada basic dalam orang cakap aplikasi yang tertentu, software tertentu. Sebagai contoh software orang cakap Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan saya yakin tak semuanya boleh nak menghabiskan ataupun nak mengkhatamkan Adobe punya software ni. Jadi daripada situ saya pun cari satu inisiatif baru, macam mana nak jadikan pembelajaran tu pun boleh kita buat dalam bentuk konten yang lebih kreatif. Kita boleh buat macam orang cakap mungkin nak buat macam storyboard. Daripada situ sebenarnya agak kekartunan sedikit, tetapi sebenarnya dia ada impak. Orang lebih faham, student lebih mudah faham, dan juga dia boleh macam macam ni, seolah-olah macam kita tanya soalan, kita boleh buat soalan dan juga boleh letak satu jawapan. Maksudnya two-way communication macam gitu. Itu antara yang saya nak cuba bangunkan selepas ini, insyaAllah. Okey, saya juga nak mohonlah kepada penonton-penonton, cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah yang masih menonton kita punya live. Kalau tengok ni tinggi juga 140 orang. Kalau boleh nak berkongsi orang cakap pengalaman sewaktu pandemik ni. Saya pun tahulah memang banyak kekangan kan. Mungkin ada something yang valuable yang kami boleh sharekan kat sini, dan orang lain boleh jadikan sebagai orang cakap petunjuk, guideline dan juga idea. Mungkin ada yang nak tambah baik pun tak ada masalah. Okey. Tuan moderator, saya serahkan semula kepada tuan moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik. Seterusnya kita akan ke Puan Farah. Okey, Puan Farah, soalan untuk beliau senang sahaja. Apakah kickstart dalam memulakan PDPR? Kickstart nak mula ni, apa benda yang kena ada? Cerita sikit Puan Farah. Okey, terima kasih tuan moderator. Kita dah dengar macam-macam pandangan dan macam-macam pengalaman penggunaan aplikasi daripada rakan-rakan panel kita pada hari ini. So saya rasa dalam fasa ni cikgu-cikgu sebenarnya dah banyak dah tahu teknologi apa yang kita ada dan kita boleh guna. Mungkin kekangan yang saya nampak pada ketikanya adalah macam mana nak make use the teknologi supaya PDP kita tu boleh jadi efisien. Sebelum saya nak berkongsi lah, saya nak berkongsi beberapa perkara. Sebelum itu saya nak bagi tahulah apa yang saya kongsikan sekejap lagi adalah saya merujuk kepada panduan yang dikeluarkan oleh DKT, modul panduan PDPR yang dikeluarkan oleh MOE, dan saya juga rujuk IPT-IPT yang memang dah ada pengalaman yang lama tentang PJJ. Sebab apa? Sebab konsep PDPR itu sendiri menggunakan mode PJJ. Cuma PJJ punya mode tu dia memang custom untuk pelajar-pelajar yang umur 21 tahun ke atas. Jadi kita kena customize sikit lah bagi sesuai ikut kita punya kita punya students. So tips utama sebenarnya nak buat PDPR ni kena fleksibel. Bila kita fleksibel baru kita boleh jadi interaktif macam yang Encik Syukran cakap tadi. So macam mana nak fleksibel kalau kita menggunakan Microsoft. Saya suka menerangkan tentang Microsoft sebab itu yang formal platform kita memang yang dah marah subscribe. So saya ada 3 perkara saya nak share lah dengan cikgu-cikgu semua. 1, e-learning menggunakan online forum. Yang kedua, e-learning menggunakan modul. Dan yang ketiga, simulasi dan e-reporting untuk praktikal. Kalau nampak 3 komponen. Yes. So kalau nampak 3 komponen ni dia cover teori dan cover praktikal lah. Sebab isu dekat TVET ni isu dekat praktikal tu kan. Tapi kadang-kadang orang tanya macam mana nak buat benda praktikal, nak kena pegang kan. Betul. Ada solution Puan? Ada solution? Ada solution untuk praktikal tu. Tapi sebelum tu kita kena ingat kalau student TVET ni teori pun mereka tak boleh nak sembang lama-lama kan. Dia cepat mengantuk sebab
student teori ni dia kinesthetic, dia suka bergerak. So kita bagi solution teori dulu, okay, lepas tu kita come out dengan untuk practical punya. Okay, so first kita tengok dululah yang e-learning yang guna online forum tu. Okay, macam konsep yang kata tadi andragogi tu kan, kita nak student centered kan. So menggunakan teknik ni sebenarnya cikgu-cikgu boleh relax je. Okay, student yang take over kelas tu. Contohlah kalau saya pernah buat kelas 2 jam, saya pilihlah topik-topik tertentu dulu. Okay, kita buat topik tu based on learning outcome. Kita come out dah dengan beberapa questions lah. Okay, sama kita set up guna Teams meeting. Okay, so 15 minit pertama saya masuk kelas tu, saya just introduce topik, bagi general idea. Lepas tu kita bagilah arahan pendek lah untuk apa dia akan buat pada sesi seterusnya tu. Okay, bagi simple-simple, jangan berat-berat. Okay, daripada situ kita akan bahagi topik, ikut kumpulan-kumpulan. Lepas tu saya akan masukkan pelajar ke dalam breakout room masing-masing. Breakout room ni function yang paling menarik dekat dalam Microsoft Teams tu. Breakout room ni dia boleh bagi student tempat untuk dia buat discussion. So student buatlah discussion. Kita dari semasa ke semasa kita lompatlah daripada room ke room tu. Ada apa-apa soalan ke nak tanya kan. So habis session tu kita tarik balik semula student kita masuk Microsoft Teams. Daripada situ kita open pula untuk student tu discusskan, bincangkan. Okay, menurut apa yang saya pernah baca lah daripada pelaksanaan PJJ tu sendiri sesi face to face yang mereka lakukan dengan pelajar PJJ tu bukan digunakan untuk lecture tau. Instead mereka gunakan untuk kepada discussion. Maksudnya student nak masuk, dia dah kena prepare dulu bahan. Dia tak boleh masuk tak ada telinga je. Dia tak sesuai macam tu. So even untuk student yang 21 tahun je. Jadi para pelajar pun mesti kita wujudkan budaya pembelajaran yang baru. Yap. Sebenarnya dia bukan baru. Actually teknik ni sebenarnya memang dah kita belajar. Approach dia lain sikit. Cuma macam mana kita nak masukkan dengan elemen teknologi di situ. Mungkin macam kita semua dah tahu kalau dulu kita buat bentang PowerPoint dengan student bentang kan. Tapi macam tak enjoy nak buat macam tu kalau online ni. Lepas tu connection tak kuat kan. So buat guna teknik yang pertama tadi itulah. Okay. Berapa lamakah Puan Farah menyediakan pembudayaan digital learning ni kepada para pelajar? Maksudnya your platform you guna untuk training para pelajar menggunakan mengaplikasikan benda ni, berapa lama Puan perlukan untuk nak membudayakan benda ni di kalangan pelajar? Okay, alright. So dari segi pembudayaan, kalau semua di sini pernah tahu yang sebenarnya Teams KKTM Lenggong, saya dan tim saya pernah bangunkan sistem digital FYP yang kami panggil DCOMS. Okay, actually kami start dengan sistem ni pada tahun 2019 lagi. Okay, so sebelum pandemik occur. So sebenarnya kami dah start daripada situ. Cumanya mungkin betul-betul official untuk penggunaan kursus kita start pada tahun 2020. Tapi dalam masa setahun 2019 ke 2020 tu, okay, pelajar kami memang dah ada background lah. Kalau paling tak banyak pun tahulah Microsoft. Jadi maksudnya kita Puan ada masa untuk nak membudayakan, kena peruntukkan masa pembudayaan kepada para pelajar. Maksudnya kita kena belah membudayakan benda ni kepada para pelajar, betul? Yes, betul. Okey, kita ada satu soalan dari audiens kita, dari Puan Abid Muslimin. Untuk kelas online saya melihat pensyarah perlu banyak memperuntukkan masa membuat persediaan bahan secara teliti supaya menarik minat penyampaian yang tepat. Contohnya penyediaan slide, poster dan video perlu menghadap laptop terlalu lama, makan masa, apa semuanya kan. Tertambah lagi dengan kurang pengetahuan tentang teknologi dan apps. Apa pendapat ahli panel? So ni cerita soalan pasal slide, poster, video ni kita tanya pakar pasal design lah. Cik Saleh boleh bagi pendapat macam mana kita nak shortcut kan supaya kita boleh buat poster yang menarik kan tapi tak perlukan masa yang lama dan senang, mudah. Ada tak cara ataupun petua dia? Okey, persediaan untuk PDPR ni sebenarnya pun mental cikgu tu sendiri pun saya rasa kena kuat. Saya sendiri pun baru berpindah ke KKTM Lenggong ni, saya rasa macam kuat mental cakap kan. Tapi macam soalan tu kata contoh penyediaan slide, poster dan video tu. Okey, kalau macam selalu saya gunakan sekarang ni
sebelum ini saya memang menggunakan aplikasi yang 100% menggunakan laptop. Maksudnya orang cakap saya gunakan Adobe Illustrator, Adobe apa ni orang cakap, Photoshop editing. So sekarang ni bila bila saya jumpa dengan Canva ni, saya nampak benda yang something cantik lah. Maksudnya cantik tu menarik sebab satu dia dah memang ada siap template free. Okay. Hello Cik Saleh. Cik Saleh. Okay, boleh saya ni kot sambung. Okay, Ustaz. Okay. Ustaz, cerita sikit Ustaz. Kenapa Ustaz? Okay, berdasarkan yang diperlukan saja. Okay. Okay. Silakan Ustaz. Agaknya sebelum Ustaz, tak Ustaz cerita sikit. Tadi tersekat lah tadi. Okay, Ustaz. Saya Ustaz? nak tambah sedikit pandangan daripada Encik Saleh. Okay. Betul lah, kalau dari segi design, seorang designer kan, biasa dia akan guna Adobe lah. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro kan, InDesign. Tapi sebenarnya bila ada Canva kah Syukran? Sebutan yang betul. Canva. Saya dah lama dengar Canva ni dengan cikgu-cikgu usahawan di IKM Lumut tu. Saya dah banyak cikgu Irfan, cikgu Amar, banyak. Saya dah dengar cerita pasal Canva. Dulu saya tak peduli pun sebenarnya sebab buat apa saya nak guna Canva? Saya dah ada Adobe kan, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator kan. Tapi yang terkini saya tengok bila kita ada email edu.my tu, setiap IKM kita ada kan, setiap pensyarah ada email edu.my tu. Betul. Kita boleh daftar kat situ untuk dapatkan Canva yang berstatus premium. Betul Cik Saleh kan? Betul. Dia kalau kata Canva Education kita panggil. So maksudnya lecturer ni boleh subscribe lah untuk Canva Education. Tapi kalau rasa nak lebih baik, kena invest sikit lah, kena keluarkan modal sikit. Macam saya pun ada yang saya beli Canva yang pro ni, saya berkongsi Ustaz. Saya berkongsi untuk 6 orang. Hanya satu maksudnya satu kepala, ada 5 lagi akaun bawah dan kami hanya keluarkan bayaran tu setahun seorang hanya perlu bayar RM29 lebih kurang macam gitu. So dalam 170 lebih. So jadi Canva ni, jadi Canva ni adalah satu aplikasi yang boleh memudahkan kita buat design dengan cepat, cantik dan lebih profesional. Macam tu tuan-tuan. Betul. Betul. Wah, sangat menarik satu nanti. Okey, nanti insya-Allah mungkin aplikasi Canva ni pun kita akan masuk ke salah satu elemen dalam e-learning TVET MARA, betul tak? Boleh insya-Allah. Insya-Allah. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buat program ni, program digital session ni setiap minggu lepas ni. Kita akan pilih selected speaker untuk share dia punya pandangan dia, macam mana dia buat. Jadi kita akan setiap minggu kita akan ada follow up session untuk nak tengok apakah perkembangan terkini teknologi PDPR yang boleh diguna pakai. Okey. Okey, saya nak bawa sikit tuan-tuan dan puan-puan, saya akan share tuan-tuan dan puan-puan satu platform yang kita gunakan untuk nak letakkan bahan-bahan orang kata e-learning kita ni. Maksudnya tuan-tuan nanti nak belajar nanti boleh dapatkan sini semua bahan-bahan di e-learning TVET MARA. Dalam Teams tuan-tuan tu cari e-learning TVET MARA. Dalam ni nanti semua kita akan letakkan bahan-bahan untuk tuan-tuan refer. Nak belajar pasal apa, sini kita akan letak. Sekarang ni pun dah ada, mungkin ada dalam keadaan tak proper, tapi from time to time akan ada update daripada pihak jawatankuasa yang akan membantu tuan-tuan untuk orang kata nak improve PDPR tuan-tuan. Okay, dalam e-learning TVET MARA. So harap-harap lepas ni pakat-pakat lah boleh jenguk-jenguk Teams tu, tengok apa yang terkini punya kita punya orang kata update bahan-bahan terkini dan sebagainya. Okey? Jangan lupa. Alright. Baik.
Saya ada soalan lagi daripada rakan kita. Apa pandangan ahli panel apabila pengajar menggunakan aplikasi yang boleh menarik minat remaja seperti TikTok? Apa kesan negatif kepada kepada pengajar dan pelajar lah, pengajar dan pelajar? Ada tak? Mungkin Cik Syukron boleh cerita sikit, apakah tuan rasa aplikasi yang boleh menarik minat pelajar ni, TikTok ni, ada tak kesan negatif? Kot-kot lah mana, atau ada dah yang rasa macam ni? Okay, terima kasih Tuan Moderator. Saya nak respon sikit kepada Puan Nabit tadi. Puan Nabit kata dia susah nak duduk teknologi dan sebagainya. Jadi cadangan saya, Puan Nabit kena berada dalam kumpulan. Kumpulan means dalam kumpulan pensyarah. Jadi kita kongsi buat seorang sikit. Jadi Puan Nabit taklah pening kepala nak buat semua benda. Kan? Itu bagusnya sebab dalam online ni dia dalam cloud base. Bila cloud base kita boleh share. Bila share kita just guna pakai copy and paste. Itu tambahan saya lah. Jadi maksudnya mungkin dia buat sikit, buat satu poster, you buat satu poster, dapat 10 poster dan boleh dikongsi semua pihak, betul tak? Macam konten jadi hari tak beban lah macam betul konten juga hari idea ni. Kalau konten hari ni saya dah cakap pasal ni. Mungkin boleh cakap kita boleh guna video yang sama. Sebab kita nak buat semua video, saya rasa esok keluar mungkin lupa nama sendiri. Kan? Jadi better kita buat kongsian lah. Okey, untuk menjawab soalan Cik Suhaimi, terima kasih pandangan. Okey, untuk aplikasi ataupun social media, memang mana-mana social media dia ada pro and cons, dia ada negatif dan positif. Tapi untuk membawa cara penggunaan dia sama. Macam kita bawa kereta lah. Kalau kita bawa kereta tu laju-laju, kita tekan laju, lepas tu kita tak langgar traffic light merah, kita akan accident. Kalau kita bawa elok-elok, kita slow-slow, buka gear 1, gear 2, belajar satu-satu, then kita akan sampai ke destinasi dengan selamat. Begitu juga dengan kaedah aplikasi TikTok. TikTok ni dulu pada mulanya ditubuhkan, memang dia banyak tarian, banyak dan sebagainya. Tadi ada pelajar bercerita, untuk nak jadikan permulaan ni, tuan-tuan boleh tengok TikTok, tengoklah ustaz-ustaz banyak, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Zainul Asri, dia bercerita. Betul, itu para kaedah pendakwah dia. banyak dah pakai TikTok lah. Ya, itu kaedah dia. Tapi kalau malu sangat, private kan dulu. Private mean student anda saja boleh lihat anda dalam TikTok tu. Itu yang pertama lah. Jadi kesan negatif kepada pengajar adalah dia akan seronok main TikTok pula lepas ni. Itu negatif dia lah. Sampai tak ada masa nak dia akan lebih masa untuk main TikTok. Tak adalah. Cuma pandangan saya dia ada negatif dan positif. Tetapi kita ambil dia sebagai positif di mana kita tahu pelajar dia satu, tadi saya tengok ada komen bercakap mengenai line, mengenai data dan sebagainya. Kan? Tapi bila kita menggunakan aplikasi Facebook, Instagram, orang tak cakap pasal data dah. Orang tak cakap pasal line dah. Sentiasa okey sahaja. Dia macam magic Bila sebut pasal Facebook, media sosial, Instagram, tak ada line, tak ada masalah line lah. Bila masuk PDPR dia ada masalah line. Dia magic. Jadi apa sebenarnya lawak-lawak juga, tapi apa sebenarnya agak-agak yang terjadi sebenarnya? Okey, sebenarnya sebab minat. Dia bukan sebab lain. Kalau kita dah minat benda tu interaktif, kita sentiasa tengok. Kenapa kita suka tengok YouTube? Sebab YouTube dia ada satu konten yang menarik. Kenapa kita suka tengok TikTok? TikTok ni pelajar sekarang, kajian ini dibuat oleh beberapa universiti. Pelajar sekarang ni dia suka zaman orang panggil millennial ni, dia touch and go, dia jenis nak drive thru je cepat. Fast pace. Dia tak nak kita sembang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dia pun tutup, dia pun tidur. Dia pun tutup kamera, dia tidur. Kan? Jadi dia kita, sebab now ni kita kena bagi konten, bagi info je. Okey, kena dengan konten, jalan. Kalau konten jalan. Jadi Syed Syukron, kita boleh katakan kategori pengajaran ni mungkin ada dua jenis lah. Satu social learning, satu ni lebih kepada PDPR official learning, betul? Betul. Saya nak tambah sikit boleh? Ya boleh Ustaz, sila. Okey, berkaitan dengan soalan tadi yang kata TikTok tu dia ada negatif kan? Negatif. Sebenarnya kalau kita jiwa pendidik, pengajar, kalau kita tak penuhkan TikTok tu dengan benda-benda yang positif. So maksudnya TikTok tu kita dibiarkan dengan benda-benda negatif lah. Sebenarnya kan dia media sosial lah, dia tak kisahlah TikTok ke, Instagram ke,
Twitter ke, Facebook ke, Google ke, sebenarnya dia ada bahasa algoritma dia tersendiri tau, algoritma. Okay, so maksudnya contoh kalau dalam TikTok, dia akan baca algoritma setiap orang. Kalau kita benda tu kita duk tengok benda yang menarik, kita minat, okey kita tengok dalam masa 2 minit, 3 minit. Kemudian kita tengok lagi. Yang ceramah agama kita tinggalkan, kita biarkan. So dia akan baca algoritma minat kita tu. So maksudnya TikTok kita biarkan dengan benda negatif lah. Kalau kita tengok ceramah Ustaz Wadiana contohnya, ataupun Cikgu Syukran yang baru ni saya tengok kan, rancangan pembelajaran apa ni. Alright. So bila kita tengok lama-lama algoritma tu dia akan lekat. So maksudnya lepas ni benda-benda yang lah yang masuk yang apa di FYP kita tu. Di FYP kita benda-benda yang positif je. Itu maksudnya. Okey Ustaz, terima kasih atas perkongsian tu tadi. Kita nak balik kepada Puan Farah sikit. Nak tanya, nak minta Puan Farah jelaskan atau bagi cadangan sikit tentang satu soalan klise lah yang selalu orang kata. Masalah line lah. Masalah line kita teruk lah. Ataupun line pelajar kita teruk lah. Puan Farah cerita sikit macam mana Puan Farah settlekan masalah ni. Okay, alright. So, saya rasa memang isu utama semua orang adalah line lah. Macam sekarang kan, kadang-kadang tiba-tiba ada free screen kan dekat sini kan. So, actually masalah line tu, kalau line betul-betul tak ada terus, itu saya tak jumpa solution lah. Memang kena cari line tu. Macam mana kita nak cari ilmu, kita kena usahakan. So kena usahakan cari line. Even my students pun sanggup kadang-kadang tu naik kereta pergi ke Pekan semata-mata nak dapatkan line tu. Itu kena effort. But saya ada satu cara lah sebenarnya macam mana cikgu-cikgu boleh buat walaupun ada isu line tapi PDP tu still jalan. Tadi kalau ingat dalam yang saya cakap sebelum ni, saya nak gunakan modul. Kalau cikgu-cikgu boleh sediakan satu modul, sebenarnya modul ni memang antara satu pendekatan yang memang ditekankan. MOE pun tekankan sama, IPT pun tekankan sama, even BKT pun tekankan sama. Kita panggil the blended learning. So dengan modul tu, kalau cikgu-cikgu boleh sediakan konten yang interaktif, menggunakan modul, maka PDP tu boleh dilaksanakan. Tak kisahlah nak guna TikTok ke, letaklah link dalam tu. Cuma modul tu dia bukan buat sebarang-sebarang. Dia ada dia punya syarat-syarat lah yang kita kena fulfill bila nak buat modul. Tapi saya gunakan modul saya satu bahan je. Saya guna PowerPoint slide. Sebab semua orang ada PowerPoint slide kan. Kita guna PowerPoint slide. Sebenarnya PowerPoint slide kalau kita guna yang subscribe Paimara tu, memang ada macam-macam tools yang memang subscriber je boleh access. Contohnya designer. Ada function design, tak payah nak cantik-cantik. Kalau kata takut nak guna Canva kan, sebab kita kan macam ada isu takutlah nak guna benda baru, PowerPoint dah biasa kan. So tak apa, ada design, ada icon, guna je, guna apa yang ada. Untuk startup ni memang guna apa ada. Okay, dah cantik-cantik design tu, kita record lah. Sebab ada function PowerPoint presentation. So kita record sesi tu. Kalau kata takut lah, bukan kata semua YouTubers tu dia boleh bercakap depan-depan macam kita bercakap ni. Sebenarnya kadang-kadang kebanyakan konten YouTube saya private, saya unlisted kan. Saya tidaklah seyakin YouTuber yang public lah. Saya bukan untuk macam self-references saja. No. Saya letak konten PDP saya, unit 1, unit 2 untuk student saya refer. Macam tu lah. So dari situ kita hantar link je, letak dalam modul. So nota PowerPoint dah ada, video rakaman dalam YouTube dah ada. Lepas tu kita carilah konten dekat internet yang ada interactive session, sebab student kita kena setik, jangan lupa. Diorang tak boleh nak baca-baca je, tengok-tengok, kita dengar je kan. So dia kena ada benda-benda elemen tu lah, masukkan dalam satu modul, bagi dekat student. Cuma kan saya cakap tadi kena fleksibel. Janganlah kita kata kelas 4 jam ni awak tak buat kerja ni dalam masa 4 jam, kehadiran 4 jam hilang. Tak boleh lah macam tu.
So kita bagilah masa seminggu contohnya, open, okay. Kita tak boleh nak rigid sangat dengan kurikulum cara lama. Macam itulah konsep dia lah. Kalau dari segi line tu. Puan Farah menggunakan juga macam media sosial, elemen dalam media sosial, tetapi susunan itu disimpan dalam Microsoft punya aplikasi. Dalam menggunakan modul. Jadi modul yang lebih tersusun lah. Yes, betul. Bagus. Saya ada bangunkan template modul tu. Nanti mungkin insyaAllah lah dalam slot-slot yang lain kita boleh share. Dah alang-alang Puan Farah nak cerita sikit ni sebelum last minit. Satu soalan klise kita nak tanya Puan Farah. Tadi nak tanya sikit. Sebab soalan Puan Farah kita nak tanya pasal bab teknikal ni kan. Puan Farah ni orang teknikal. Kita nak tanya, macam mana Puan Farah settle masalah teknikal ni? Kan orang duk komplain ni, saya tak boleh ngajar ni sebab saya punya subjek lebih kepada praktikal. Macam mana Puan Farah boleh nak cerita sikit macam mana kita nak buat tu? Okey, banyak betul soalan klise moderator kita ni. Baru turun kayangan. Okey. Alright. So cikgu-cikgu semua nak tahu tak? Okey, 85% daripada praktikal saya untuk semester ni saya boleh customizekan, student boleh buat dekat rumah. 85%. So maksudnya nanti kalau masuk fizikal nanti saya nak settlekan yang 15% tu je. Okey, sebelum tu saya ajar kursus biologi. Okey, ada masuk makmal, ada teori. Saya ajar kursus herbal safety, ada masuk makmal, ada teori. Saya juga pernah ajar kursus yang mathematic calculation tu. Okey, dan saya juga pernah ajar kursus yang project proposal dan FYP. So boleh nampak variety of kursus yang saya ajar sebenarnya ada cara macam mana kalau yang melibatkan praktikal. Alright, so Tuan Moderator. Jadi Puan Farah akan share nanti dalam kita punya e-learning TVET Mara cara-cara kita nak menggunakan aplikasi ni nanti. Betul? Betul. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepada para pelajar pula, para pensyarah, lepas ni jangan lupa pergi Teams e-learning TVET Mara. Godek-godek dalam tu insya-Allah akan nampak bagaimana kita nak settlekan masalah subjek-subjek yang melibatkan aplikasi-aplikasi dan juga lebih pada praktikal. Nanti Puan Farah akan share dalam tu. Kalau cerita ni panjang ni. Ceritanya ada solutionnya. Betul? Okey, ada terima kasih Cik Azim. Kita kata terima kasih kepada setuju dengan semua panel hari ni. Kita kena ada minat untuk belajar, barulah kita boleh ni. Terima kasih. Slide PDP tertransfer ke e-book, Facebook. Bagus Cik Kamarul Arifin, bos kita lama ni. Terima kasih Cik Kamarul atas perkongsian tu tadi. Betul, kita gunakan transfer ke e-book, flipbook dan sebagainya. Dan kita tahu banyak idea-idea dan kita nak tuan-tuan dan puan-puan share dalam komen. Kalau ada idea-idea yang boleh kita bawa ke tengah untuk kita share dengan kawan-kawan kita yang lain. Mungkin ada yang baru nak belajar dan sebagainya. Okey. InsyaAllah betul Cik Asma, pastikan anda rajin buka Teams e-learning TVET Mara lepas ni. Dalam tu kita akan letakkan banyak rujukan, references dan sebagainya. Okey. Sekali lagi saya nak menguar-uarkan iklan sikit. Permohonan kemasukan ke KKTM, NJII dan IKM dibuka sekarang. Tuan-tuan boleh subscribe, layari kita punya tvetmara.edu.my dan juga social media kita untuk mendapatkan info kemasukan tersebut. Okey? Baik, saya rasa kita pun dah berada di penghujung rancangan program. Terima kasih kita ucapkan kepada semua para panelis kita. Dan ini bukan adalah yang terakhir. Ini is a starting point. Betul? Ini adalah starting. Kita panggil 4. Lepas ni mungkin sesi Ustaz Asrul saja. Mungkin ni lepas ni Puan Farah saja. Mungkin lah kan. Lepas ni mungkin ada yang kita pilih untuk mengajar dan sebagainya. Dan record ni kita akan simpan di e-learning TVET Mara. InsyaAllah jadi tuan-tuan boleh refer dan boleh tengok balik di situ apakah benda yang kawan-kawan kita dah share dan sebagainya supaya kita boleh improve PDPR kita pada masa akan datang. Okey.
Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada panelis sebab join kita di program hari ini, bertanjak, segak, bersemangat. Saya harap ini adalah salah satu orang kata starting point, a rolling stone yang kita nak supaya semua orang boleh menceburi dalam bidang PDPR lebih dalam memperkasakan PDPR kita pada masa depan. InsyaAllah. Sebelum terima kasih sekali lagi. Cik Salman, ada soalan tu. Dia tanya pasal 85% saya buat tu. Boleh ke semua bidang buat praktikal tu? Kesian Betul. Pula kalau kita nak tinggalkan tu. Sebelum tu. Boleh ke kita nak buat 85? Betul. Kita faham. Ada yang soalan-soalan tu. Okey. Adakah boleh dibuat 85%? Mungkin Puan Farah ada siapa-siapa panel yang rasa nak, yang boleh bagi. Kita faham kadang-kadang ada yang macam subjek macam aircon, elektrik kan, yang mungkin yang nak ni. Jadi kita kalau panel-panel nak menjawab, ada siapa-siapa yang rasa boleh bagi benda. Mungkin tak semua kan, tapi at least kita boleh cover kebanyakan lah. Mungkin tak semua tapi kebanyakan. So, ada panel-panel mungkin nak jawab soalan tu? Saya nak cubalah dekat sini. Alright. Actually, kursus-kursus yang saya buat tu lebih kepada saya banyak buat kaedah simulasi tau. Sebab konsep simulasi tu banyak dah digunakan untuk dalam bidang aviation, dalam nursing, untuk medical staff. So banyak dah guna konsep simulasi. Actually kan sebenarnya dekat internet sana memang ada satu website hasil kerjasama MIT dengan Harvard University. Dia bangunkan konten sangat kreatif, memang banyak sangat simulasi dalam tu. Jadi ada engineering, ada social science, ada science biasa tu. So semua ada dekat situ. Cuma kita lah kena pandai nak cari mana yang sesuai. So kalau macam yang teknologi tinggi, macam contoh ada lab saya yang saya guna teknologi untuk detect kehadiran toksin dekat dalam sampel makanan. Saya boleh buat itu menggunakan simulasi. Skill yang sama saya boleh buat. So insyaAllah kalau betul-betul cari jumpa konten yang betul, kalau kita cari kita jumpa kan, insyaAllah boleh, tak ada masalah. InsyaAllah nanti kita akan letakkan contoh-contoh subjek yang menggunakan simulasi dalam e-learning TVET MARA. Yang mungkin kita boleh membantu para pensyarah yang mengajar subjek praktikal kan, supaya bagi idea pada mereka. Betul Cik Kamarul, cabaran PDPR lebih besar kan, dengan pandemik dah jadi endemik, dah tak tahu nak mik bila lagi nak habis. Memanglah kena. Okey. Terima kasih sekali lagi para panelis kita pada hari ini. Ustaz, Cik Syukron, Cik Saleh, Puan Farah, semua, thanks for your ideas, thanks for your sharing. And tak lupa juga tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama kita pada hari ini. InsyaAllah kita nak lagi ramai lagi audience yang datang hadir lihat kita punya weekly program lepas ni. InsyaAllah dengan itu kita sudahi dengan wabillahi taufiq. Sebelum kita mengakhiri kita punya pagi ini, saya ingin wawarkanlah dan kami rasa kami 4 orang ini bersedia untuk membantu tuan-tuan dalam creative content. Saya punya part, Puan Farah untuk Microsoft, Cik Syuk dalam social media dan Ustaz untuk YouTube. So kalau kata ada keperluan, jangan lupa untuk invite kami untuk share dengan tuan-tuan dan puan-puan di pusat-pusat ataupun kalau kata daripada orang luar, organisasi luar pun tak ada masalah. Kita boleh, tak ada masalah. Yes, just request. Request kita atur, kita adjust. Kita adjust. Seram pula dengan bila request tu. Maksudnya kalau ada yang berminat, tak adalah pandai, tapi yang mana kita tahu kita share. Betul, kita akan share insyaAllah. Tak ada istilah pandai sebenarnya. Okey. Apa pun terima kasih. Dengan itu kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye bye. Salam kemerdekaan. Merdeka.